Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke Aju Speed New Channel. Selamat petang, salam sejahtera. Semoga anda berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Semoga anda berada dalam keadaan yang sejahtera hendaknya. Semoga anda berada di samping keluarga yang tersayang dalam keadaan sejahtera hendaknya. Baiklah, pada petang ini saya terpanggil untuk sembang-sembang dan bercerita berkenaan dengan sesuatu perkara yang telah berlaku di Sungai Muar baru-baru ini. Jadi sebenarnya terpanggil untuk saya berkongsi pengalaman dan juga berkongsi sedikit pesan dengan sahabat-sahabat sekalian. Bukan bermakna saya nak menunjukkan kebagusan, tidak. Bukan bermakna saya nak menunjukkan kepandaian pun, tidak. Tetapi sekadar menyayangi antara sesama insan, menyayangi sesama sahabat yang berkecimpung ataupun terlibat dalam dunia yang melibatkan air, tak kiralah di laut ataupun di sungai. Baiklah, jadi pendekkan cerita, pada petang ni saya ingin berkongsi lah bersama sahabat-sahabat sekalian berkenaan dengan satu kes yang telah berlaku di Sungai Muar 2 hari lepas. Yang mana satu kejadian yang tidak diingini telah berlaku. Kisahnya begini, mungkin tuan-tuan dah ada dengar desas-desus ataupun kabar-kabar berita daripada sahabat-sahabat yang lain berkenaan dengan sahabat nelayan kita yang terjatuh daripada bot dan hilang. Okey, saya bawa sedikit sinopsis cerita ataupun kronologi cerita. Saya dapatkan maklumat ini berdasarkan sumber yang saya rasa sahih, iaitu sahabat saya Riz, seorang pegawai bomba. Jadi saya mendapatkan maklumat daripada Tuan Riz yang kebetulan pada petang itu beliau berada di sungai untuk mengangkat luka beliau. Menurut beliau pada petang tu arwah yang terjatuh itu sedang mencuba bot baharu dan juga enjin baharu. Kalau tak silap difahamkan, enjin 30 baharu dan juga bot baharu. Jadi pada petang tu sahabat kita Tuan Riz tu berada di Selabi, yang mana kawasan tempat hamba Allah tu cuba bot. Dikatakan memang betul-betul laju lah. Memang laju, enjin 30 dan juga bot baru, dan mungkin bot tu agak ringan. Memang berada dalam keadaan yang terbaik lajunya, macam tu. Jadi selepas Tuan Riz melihat keadaan itu, setelah pusing tak tahu keadaan apa-apa, sehinggalah selesai beliau mengangkat luka, beliau cek telefon, lalu terdapat banyak sangat panggilan, banyak sangat WhatsApp berkenaan dengan penyelamat. Okey, pendekkan cerita. Jadi cerita dia berdasarkan Tuan Riz tu, pada hari berkenaan hamba Allah tu mencuba bot baru yang baru dibeli dan juga enjin baru 30 kuda kalau tak silap. Jadi beliau telah mencuba mungkin dengan keadaan full throttle, sangat-sangat laju. Nak katakan beliau ni baru juga di sungai, tak pasti saya. Sebab saya pun tak berapa kenal, dan saya kenal cuma dengar-dengar je, tahu dia juga ada bermain lukah dan dia pasang tajuk dekat kawasan Tanjung Olak, Selabi sana. Jadi dirasakan bila ada terlibat dengan aktiviti seperti itu, mungkin dah banyak kali jam beraksinya di sungai itu, mungkin dah banyak. Jadi mungkin pengalaman tu ada, dan dirasakan juga mungkin beliau juga tahu berenang. Tapi pada hari berkenaan beliau mencuba enjin dan juga bot beliau dengan kondisi yang sangat-sangat laju. Menurut kata Tuan Riz tadi, mungkin berdasarkan maklumat yang saya peroleh, mungkin dia terlanggar sesuatu lalu tercampak. Lalu beliau tercampak ke dalam air. Itu jangkaan, mungkin beliau tercampak dalam air. Jadi sangkaan saya dan juga rakan penyelamat, berkemungkinan beliau melanggar sesuatu dan tergolek di hadapan bot sebelum jatuh ke dalam air. Dan dalam masa beliau tergolek dalam air, mungkin kepala ada terhantuk dalam fiber, menyebabkan beliau pitam ataupun menyebabkan beliau pengsan, lalu jatuh ke dalam air dan seterusnya tenggelam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi apa yang kita tidak mahu berlaku dan telah berlaku.
Jadinya sedikit kupasan daripada saya nak menceritakan keseluruhannya. Jadi selepas saja beliau mungkin terlanggar sesuatu, jatuh ke dalam air, maklumat telah sampai, lalu pasukan penyelamat pun buat carian selama 2 hari. Dan Alhamdulillah pada pagi tadi, jam lebih kurang dalam 8 pagi lah, air surut, mayatnya telah timbul berhadapan dengan jeti sahabat kita dekat Belemang. Di situ kebetulan betul-betul mayat tu lalu dan dalam keadaan yang sudah kembung. Lalu diselamatkan, diambil mayatnya oleh pihak bomba untuk mungkin bedah siasat. Jadi tuan-tuan, berdasarkan apa yang berlaku, saya terpanggil. Bukan bermaksud seperti yang saya sebutkan tadi untuk menunjuk bagus, menunjuk pandai, tidak. Saya merayu agar kita sama-sama, tuan-tuan pun ingatkan saya pun mengingatkan tuan-tuan, ketika berada di air, haruslah kita menitik beratkan aspek-aspek keselamatan. Yang pertamanya tentang life jacket. Saya juga diminta oleh Tuan Riz untuk menyampaikan dan menghebahkan kepada rakan-rakan sahabat, kepada rakan-rakan pemancing, agar kita sama-sama mengambil berat tentang pemakaian life jacket. Saya pun ada kelemahan, dan saya akui, saya dan Udin juga banyak kelemahan, dan kadang-kadang kami alpa, memang kadang-kadang memang tak pakai. Dan sekarang ni memang tak nampak saya pakai, sebab saya pakai life jacket yang ni saya pakai di pinggang. Memang tak nampak, dia macam tali pinggang. Memang tak nampak di pinggang. Memang tak nampak bila dah turun baju. Memang tak nampak saya pakai di pinggang. Jadi life jacket ada macam-macam jenis. Terpulang pada tuan-tuan nak pakai yang mana. Tak kisahlah, asalkan kita pakai. Saya pakai yang ni sebab maklumlah saya ni badan besar, bila pakai yang penuh tu rasa macam tak berselesa. Jadi saya gunakan yang ini sebab saya rasa selesa, tidak melibatkan ruang yang sangat banyak. Dan paling penting nak kena pastikan bahawa keadaan gasnya yang cukup bagus dan mampu untuk menampung berat badan kita. Okey, jadi saya juga diminta oleh Tuan Riz untuk sampaikan, hebahkan kepada sahabat-sahabat semua tentang aspek penjagaan ataupun cara-cara pembawaan bot lah. Pertama-tamanya, ketika berada di sungai ataupun di laut ke tasik, kita kena faham tentang alur air, alur sampah. Jangan kan kita buran je, start engine masuk gear kita buran je, jangan. Sebab di sungai ada alur air. Alur air surut lain, alur air pasang lain. Alur tu bermaksud di mana kawasan laluan sampah ketika berada di sungai. Kadang-kadang dia akan lalu di tepi, kadang-kadang dia akan lalu di tengah, dan kadang-kadang dia akan lalu di sebelah. Seperti itu. Jadi bagaimana kita nak tahu alur? Kita kena perhatikan longgokan sampah. Kalau tak tahu, minta tolong rakan-rakan sahabat kita yang ada pengalaman. Tapi sedikit perkongsian teori yang saya boleh bawa kepada tuan-tuan yang tak tahu, yang dah tahu. Saya tahu ramai yang dah tahu. Kalau yang dah tahu tu, tolong ajar-ajarlah pada sahabat-sahabat kita yang tak tahu tentang alur sampah, alur air ni. Jadi cara kita nak tahu, kita turun dekat sungai tu, kita tengok di manakah laluan sampah ketika arus air itu. Kalau arus surut, kita akan nampak alur sampah tu lalu sini, gini, kita akan nampak laluan sampah tu. Jadi kalau kita bawa bot, jangan kita rentas ataupun melalui kawasan sampah itu. Kita elakkan, cari kawasan yang bersih, yang jauh daripada alur sampah tu. Kita khawatir sebab bila kat alur sampah tu ada sampah yang ataupun benda-benda objek yang kita panggil timbul tahi. Minta maaf cakap orang kata timbul tahi. Maksud timbul tahi tu, contoh macam kayu balak, dia antara timbul tenggelam. Kalau kita dalam keadaan full throttle, kadang-kadang kita tak perasan. Jadi untuk mengelakkan daripada perkara itu berlaku, kita kena tahu alur sampah tu supaya kita tak berada di dalam alur sampah. Jadi kita keluar daripada alur sampah. Okey. Dan kadang-kadang alur sampah tu dia berliku. Sekejap di sebelah kanan, sekejap di sebelah kiri. Jadi apa perlu kita buat? Apabila kita dah lalu alur sampah, contoh alur sampah sebelah kanan, kita lalu sebelah kiri. Di depan kita nampak alur sampah tu berada, dah cross. Dia cross pergi ke sebelah kiri pula. Kita pun kena cross, cari laluan. Kita nak cross tu pun kena tengok. Yang sampah yang agak clear tu kita cross. Kita lalu pula sebelah kanan. Begitulah. Jadi saya menyeru supaya dalamilah alur sampah tu. Jangan main buran je, main perah je, lalu je, jangan. Kita khawatir benda-benda seperti itu berlaku. Saya sendiri pernah alami. Itu kita dah perhati, tapi disebabkan sampah yang kita tak jangka,
Saya terkena. Saya balik mancing daripada Rencong sampai di Pekan Pancu, full throttle enjin 30, saya terlanggar tikar. Tikar dia takkan timbul atas, kita tak nampak, dalam air. Sadar-sadar, pum, saya tergolek ke depan. Kebetulan memang Swiss enjin tu saya dah ikat kat tangan, enjin termati. Dan yang paling penting, kalau kita bawa bot, tangan kanan kita mesti pegang bibir bot, tangan kiri perah throttle. Jangan perah throttle tangan kanan. Ada juga orang yang perah throttle tangan kanan, tapi sebab dia dah biasa. Sebaiknya jangan. Perahlah tangan kiri throttle tu. Okey, tangan kanan kita pegang frame ataupun bibir bot tu. Okey, barulah kita perah dan fokus. Jadi yang saya alami, saya terkena, nasib baik tangan saya pegang. Saya jatuhkan badan, bot saya termasuk bawah pokok. Saya ketawa sendiri sebab saya tergolek. Macam tu. Tapi menggigitlah, bersyukur alhamdulillah. Dan saya bangun perlahan-lahan, freekan gear, istighfar dan sebagainya, baru saya jalankan teruskan perjalanan. Macam tu. Jadi perkara-perkara seperti itu kita tak dapat nak elak. Sebab sampah tikar tu kita tak nampak. Tikar, guni, plastik beg besar, kadang-kadang memang kita tak nampak. Jadi kalau kita terlanggar, memang kita akan tergolek lah, senang cerita. Kemudian riliskan lock engine. Kalau bawa enjin besar ni lah terutamanya, riliskan lock engine supaya kalau langgar apa-apa, enjin akan terangkat. Kalau enjin terangkat, kita hanya mungkin momentum kita, inersia kita tu tak banyak, sedikit saja, berbanding dengan kalau enjin kita tak rilis, inersia badan kita daripada belakang tempat duduk kita boleh tergolek sampai ke depan. Dan jangkaan sahabat kita, Tuan Bomba, Tuan Riz tu, berkemungkinan sebab dia tak riliskan lock, lalu dia tergolek sampai ke hadapan, mungkin kepalanya terkena sesuatu lalu jatuh ke dalam air. Jadi alhamdulillah mayatnya telah dijumpai pagi tadi. Sama-sama kita sedekahkan Fatihah kepada beliau dan ucapan takziah buat keluarga beliau. Tujuan saya bercerita ni bukan nak kita nak mengaibkan keadaan itu, kita nak beringat. Minta tolong tuan-tuan ingatkan saya sentiasa, dan saya juga sentiasa cuba menyampaikan dan mewar-warkan seperti kempen lah, supaya sama-sama kita mengambil berat tentang aspek keselamatan. Alhamdulillah, kalau kita sama-sama ingat mengingati, mungkin kita dapat meminimumkan perkara yang seperti ini. Ini merupakan kes yang melibatkan pemancing, kalau tak silap saya lah, yang melibatkan bot dan jatuh ke dalam air kali ketiga. Kali pertama berlaku di Gresik dulu. Seorang lelaki bersama seorang perempuan, dan lelaki tu mati lemas. Yang kedua berlaku dekat Lenga. Kalau tak silap, Allahyarham ada sakit sawan. Dan ini yang ketiga. Dua kes tu yang memancing, kes yang ketiga ni mencuba bot. Ada juga kes-kes lain yang tergolek. Yang cubaan bunuh diri tu lain. Yang tergolek disebabkan gelombang tu, tu macam-macam lah perkara-perkara yang kita nak elakkan. Jadi sebagai kesimpulan, saya menyeru sekali lagi, saya membawa hasrat daripada pihak bomba, supaya kita sama-sama menyampaikan pesan kepada sahabat-sahabat supaya kita berjaga-jaga dan mengambil berat tentang keselamatan ketika berada di sungai ataupun menjalankan aktiviti memancing dan segala-gala yang melibatkan aktiviti air. Jadi untuk yang terakhirnya, sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah dan sama-sama kita ingat mengingati antara sesama kita. Jangan ada iri hati ataupun sakit hati jika ada teguran daripada sahabat kita. Dan saya pun sekali lagi saya minta maaf, tak ada niat untuk saya menunjukkan saya bagus. Tak, saya pun banyak kelemahan. Saya sendiri pun jadikan ini sebagai ingatan saya. Dan saya juga kadang-kadang alpa tak pakai life jacket itu. Dan kita jangan ingat bahawa kita sentiasa akan selamat ketika berada di sungai. Walaupun kita tahu segala-galanya, walaupun kita pandai berenang, walaupun kita dah pernah buat ini dan sebagainya, kita tak tahu nasib malang kita. Jadi apa yang paling penting ialah kita mengambil berat tentang aspek keselamatan. Jadi semoga hasrat saya dan juga pihak bomba tercapai untuk mewar-warkan tentang keselamatan ketika berada di sungai. Pakailah life jacket, belajarlah tentang alur sampah, dan juga belajarlah cara pengendalian bot yang betul. Jadi sebagai pesanan yang terakhir, sebaik-baiknya lah ketika turun di sungai memancing dan sebagainya, kalau boleh janganlah berseorangan, biarlah kita berteman. Dan kalau berteman pun jangan tinggalkan sahabat kita tu jauh-jauh. Kita takut
ada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Kalau kita berdekatan, andai kata ada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku, kita sempat lagi untuk melihatnya. Kalau kita jauh, mungkin sahabat kita tu tidak dapat menghubungi kita, perkara lain juga yang akan berlaku. Itu sekadar pesanan daripada saya lah. Jadi kalau terpaksa turun berseorangan juga, pesan-pesanlah pada Toki Jeti, pesan-pesan pada sahabat lain yang berhampiran ataupun ahli keluarga, tinggalkan nombor telefon yang tertentu supaya mudah untuk kita dihubungi. Jadi saya mendoakan semoga sahabat-sahabat sekalian sentiasa selamat, sentiasa berada di bawah rahmat Allah, sentiasa berada di bawah lindungan Allah ketika menjalankan aktiviti memancing, menangkap ikan, menangkap hasil-hasil laut, menangkap hasil-hasil sungai. Lindungilah mereka semua ya Allah, lindungilah mereka semua ya Allah, lindungilah kami dalam aktiviti kami, jauhkanlah kami daripada bala bencana, panjangkanlah umur kami, berikanlah kesihatan yang baik kepada kami ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Sekian daripada saya. Sampaikan pesan ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Kongsi-kongsikan video ini jika bermanfaat. Dan saya mohon pada tuan-tuan semua, jika ternampak saya berada di sungai dalam keadaan yang tidak memakai life jacket, tegur-tegurlah. Ingat-ingatkanlah saya. Okey, sekian. Manis padu mantap. Kita jumpa di lain ketika. Assalamualaikum. Bye-bye.